dari hati saya sebagai Zahid Hamidi. Adakah orang Melayu hari ini nak bermain dengan emosi? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Apa khabar saudara Nur Azman, Hani Abdullah, Richard Bakri, Abu Samah dari Puchong, saudara Arzul Jalil, dahsyat. Saudara Rosmini dari Pontian, saudara Muhammad Faridun, saudara Mustafa Ilyas, dan juga saudara Faida, teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara, sebab banyak malam ni isu-isu yang perlu kita ulas ya saudara. Saudara Nur Ali, saudara Yusof Awang dari Tanah Merah Kelantan. Bagaimana Kelantan saudara? Hari ini hari Khamis tanggal 25 Januari, malam Jumaat saudara, jangan lupa kalau anda ada kesempatan maka malam-malam ni lepas ni nanti buatlah solat tahajud saudara. Berdoa kepada Allah SWT agar negara kita ini sentiasa dalam aman bahagia, saudara sisi family baik keadaannya. Dan jangan lupa juga saudara, tinggal 47 hari lagi menjelang sinar Ramadan. Untuk makluman saudara, ini hari yang ke-1402. Teman-teman yang ada banjir di Kelantan, di Terengganu, di Johor, berhati-hati sebab virus sebut boleh merebak. Ini sudah 1402 hari dah. Masih belum ada usai lagi masalah virus sebut saudara. Dan dapatan saya nampak gayanya banjir gelombang keempat di Terengganu, Kelantan, Pahang dan Johor. Di Pekan, di Sungai Lembing, air di Sungai Lembing secara naik sampai mengatasi paras bahaya. Setinggi 40 meter. Saat ini walaupun katanya menurun, tapi mereka yang ditempatkan di kawasan penempatan sementara PPS sejumlah 1,604 orang di 3 buah negeri saudara. Dan ramalannya ribuan petir, hujan lebat, angin kencang di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Johor dan Sarawak. Cuma yang tak ada di Sabah saudara. Dan teman-teman yang tinggal di negeri yang saya sebut tadi itu, berhati-hatilah. Baik, saudara. Bicara kita malam ini. Laporan itu mesti saya beri laporan supaya kita lebih berhati-hati. Bersama-sama saya malam ini tentulah tetamu yang sentiasa tetap saya. Setiap 2 minggu, insya-Allah kita akan bersama dengan beliau, iaitu yang bahagia, tokih tekun, saudara, banyak duit. Iaitu yang bahagia, Datuk Abdullah Sani, mantan ahli Parlimen Kapar. Apa khabar, Datuk? Baik, alhamdulillah. Datuk sejuk ke Datuk? Tubuh jadi Datuk. Tengah mencari kehangatan yang akan dibahaskan. Oh, okey. Malam ini kita berbicara Datuk tentang siapa yang gagal. Apakah kerajaan atau pembangkang yang gagal? Saya sebab itu bersama-sama dengan kita moderator tetap kita, Saudara Bob. Apa khabar Bob? Alhamdulillah. Baik Datuk. Sila nyatakan sesuatu pada pelai-pelai kita. Tadi Datuk mulakan dengan update terkini tentang banjir. Saya nak update perkembangan terkini perlawanan bola sepak Korea Selatan menentang Malaysia. So macam mana? Korea Selatan 3, Malaysia 2. Aduh. Nampaknya pasukan kebangsaan kita pulang dengan yang terbaru 3 sama tu. Oh, 3 sama. Alhamdulillah. 3 sama. Berdoalah malam Jumaat ni moga kita InsyaAllah menang. kalau berkekalan keputusan ini at least dapat satu mata buat balik. Okey, Nampak insya-Allah. gaya memang dah gagal Datuk. Tapi Baik Medan dia kata 3 3 keputusan sama semasa betul. bola. Yang terkini 3 sama. Saudara Ismail dari Jelebu, saudara Syai Aid, saudara Azmi Nordin. Teman-teman, walaupun bola masih lagi saudara bersama dengan saya, terima kasih. Dan kita akan berbicara tentang siapa yang gagal, kerajaan atau pembangkang. Saya paskan the baton kepada sahabat saya, Saudara Bob. Silakan Bob. Baik, terima kasih Datuk Seri Kamal Amih. Kita bersiaran kembali pada malam ini dengan topik yang agak panas. Siapa yang gagal, kerajaan ataupun pembangkang? Adakah kerajaan hari ini gagal untuk mengekang usaha-usaha menebuk ataupun menjatuhkan kerajaan, ataupun pihak pembangkang masih lagi gagal untuk mengambil alih kerajaan, Datuk? Baik, kita dikabarkan dengan berita ada berlakunya himpunan di Istana Negara, Datuk. 2 hari lepas. 2 hari lepas. Katanya ribuan yang hadir. Oh, yang hadir itu pula katanya datang daripada golongan pekerja, hari bekerja. ya. Ada yang ambil cuti, pergi berhimpun pun ada. Kononnya. Ada yang katanya dari pekerja-pekerja e-hailing. Pekerja e-hailing pun ada. Driver taksi. Tapi yang kita dapat lihat kebanyakannya pakcik-makcik lah. Kesian. Nampak kesian. Agaknya mungkin dia pun tak pasti apa yang sebenarnya hendak dilakukan di depan istana. Tapi saya nak mulakan untuk bertanya dengan Datuk Haji Abdul Sani lah. Sila. Katanya Datuk, himpunan itu adalah untuk orang
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang menggambarkan negara ini berada dalam keadaan yang suara, yang digambarkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab, dan tidak ada naratif ke mana hala tuju nak dibawa. Dan ini juga dipamerkan dengan bila berlakunya sedemikian. Ada yang mengatakan bahawa dengan izin istana lah dan sebagainya, dan digunakan istana sebagai memfitnah istana dalam program atau tragedi yang saya rasa amat menyedihkan ini. Dan himpunan ini juga dilihat banyak mereka-mereka yang datang tu tak tahu apa tujuan. Dan didokong oleh seorang manusia yang daripada dulu dah saya dah meluat tengok dia ni. Dan ianya menjadi pendorong kononnya negara dalam keadaan huru-hara, kerajaan tidak memikirkan rakyat, hanya bersikap rejim, nak membalas dendam. Dia ingat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Zahid Hamidi dan juga rakan-rakan dalam komponen kabinet ini macam dia ingat. Dan dia buat benda yang apa yang dia buat tu kita boleh rungkaikan. Tapi saya rasa dia ni bukan saja dah nyanyuk, tetapi dia tak fikirkan negara. Cuba Datuk Kamal Amir imbau kembali ketika dia buat PC. Ya. Dia menyeru kepada pelabur-pelabur, dia menyeru kepada seluruh dunia, jangan mari ke Malaysia, jangan melabur ke Malaysia. Itu treason tu Datuk sebenarnya. Ya. Itu sebagai khianat pada negara. Itu dah confirm. Ya. Dan kalau saya gambarkan apa yang dibuat itu dan setelah adakah seolah-olah macam 23 hari bulan itu perjumpaan untuk menghadap kepada tuanku untuk merubah senario politik negara ini untuk lagi sekali menukar kerajaan, menunjukkan bahawa sikap sebenarnya dia ni bukan kepentingan untuk rakyat. Yeah. Dia berdolak dalih dan berjuang untuk dirinya sendiri. Yeah. Dan sebab apa yang berlaku begitu setelah anaknya itu dibagi 30 hari untuk dia declare property je pun aset dia tu dah tu. Tak lebih daripada itu dia punya menggelupur dia macam dunia ni mau kiamat besok harinya. Yeah. Dan apa yang telah digambarkan, saya tengok tu bukan saya nak tengok dia, saya nak tengok isi apa yang dia nak masukkan tu. Tak ada isi pun. Yeah. Semua dendam ketakutan yang kenampakan dari wajah. Dia tak boleh berlakon lah. Dalam politik Malaysia ni, kaca dia tu, nature dia tu, memang kita boleh baca. Setapak dia ke depan, 10 tapak kita di hadapan dia. Dan ini yang dia lakukan. Sebab itu bila himpunan ini dilakukan, seolah-olah negara ini sudah berada dalam keadaan huru-hara dalam membentuk satu pentadbiran yang sudah melencong untuk memperjuangkan nasib rakyat. Konon-kononnya kos orang hidup. Kos orang hidup apa yang dia masukkan ni? Saya tak faham lah tu. Kos orang hidup apa yang dia masukkan ni? Dan apa yang kita tengok bila kerajaan perpaduan di bawah naungan Kepala Tuanku yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja ini mempayungi derita rakyat. Apa tidaknya sekolah ni baru buka pada tahun 2024 ni dah pun diberikan peruntukan untuk mereka bersiap siaga dalam menengolahkan anak-anak. Untuk mereka sekurang-kurangnya beban yang mereka tanggung itu sudah dapat diselesaikan. Yeah. Kalau kita melihat daripada bermulanya 2024 dengan bajetnya 393.8 bilion itu memberikan isyarat bahawa kesungguhan untuk menenangi masalah derita rakyat dalam kos sara hidup itu nak dilaksanakan. Dalam kita nak relook pula dia punya subsidi yang perlu diberi, yang kaya tak perlu bagi subsidi, yang miskin diberikan peruntukan, diberikan subsidi dan sebagainya itu dengan padunya dan sebagainya untuk menuju arah kepada derita rakyat itu dapat diselesaikan. Yeah. Tetapi dalam masa yang sama dia boleh nak menghuru-harakan negara ni dengan mengadakan himpunan. Dan katanya 3 orang akan menghadap kepada tuanku dengan itu. Akhirnya dia bila dia interview, Datuk, saya tengok Allah maaf, betul-betul tempek lah dia kena orang utara cakap. Dia kata yang boleh, orang tanya dia, Tun, apakah boleh tubah kerajaan? Itu terpulang kepada Agong, kepada tuanku untuk untuk membuat sesuatu. Ayat akhirnya
Apa yang kamu buat di situ? Ya. Apa yang sebab kamu nak menuharakan negara? Akhirnya yang menghadap tuanku Orang lain. Orang akhirnya yang menghadap kepada tuanku yang di-Pertuan Agong untuk melaporkan apa nama dia kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. yang kata tu tak diterima lah, sebelum tu minum teh pun Agong tak panggil lah. Apa punya barat lah Tapi diorang. Dato', satu lagi yang mereka kata, selepas wakil PN ini menghadap Agong, kerajaan hari ini akan tumbang. Tapi sehari selepas perhimpunan itu, bilangan ahli parlimen yang menyokong Perdana Menteri bertambah. Inilah tu yang dia panggil kemajalan. Manjal. Panjal. Dia lagi kerap dia bercakap, lagi banyak. Saya dah kata tu, bulan 11 waktu bersatu akan ruyuk. Ya. Dan waktu ruyuk tu 5 orang. Hari ni seorang. Ni kita ni, saya pun dah dengar kabar angin. Ya. Saya dah dengar kabar sahabat-sahabat saya sahabat yang dalam parlimen dulu dah membisik-bisik kepada saya ni tu. Ada lagi. Mungkin 6, mungkin 5, mungkin 7, mungkin 8. Kita tak tahu. Tapi dah ada dah bunyi risik-risik kawan-kawan saya. Dah ada bibit-bibit. Kira berapa? Ha? Kira berapa sekarang ni? Sekarang 6. 6. Ertinya daripada 74, Ya. PAS ada 49, 68. dia ada 35. Ya, 35. Kalau 6 dah terjun, oleh sokongan, tinggal 68. 29. Kalau 6 lagi. Ini bersatu. Kalau 6 lagi, artinya tinggal 13 lah. Dia sebenarnya dia 13. Ha. Akhirnya Akhirnya. peganglah kata saya. Hmm. Apa yang telah di karma ni apa yang dibuat pada PRU ke-14 tu, yang 13 angka yang dia ada tu, dia akan berbalik 13. Awal dulu. Awal dulu. PBM dulu. Dia ada bersatu. Ya. Jadi akhirnya sebab bersatu ni, Datuk kena ingat masa ketika permulaan itu ceritanya macam-macam ceritanya tu, dia nak bubarkan UMNO dan orang Melayu tu masuk bersatu. Ya. Mana dia nak membunuh UMNO tu dan UMNO tu masuk bersatu. Ya. Dan inilah chemistry yang berlaku kepada Datuk Seri Zahid Hamidi. Ya. Dan ketika dia dipanggil dan diberi satu kata dua. Ya. You agree or you disagree? Datuk Zahid sendiri kata no. Berdepan dengan mahkamah. He willing to go. Pertahankan UMNO. Orangnya tinggi integriti dia. Ya. Mempertahankan UMNO. Hari ini, insya-Allah, dia akan berbalik kepada kekuatan yang akan dijelmakan akan datang. Ya. Sebab UMNO kena bersyukur bagi presiden yang sebegitu. Mahathir panggil Zahid Hamidi. Terang-terang. Tun Mahathir sendiri cakap. Saya dia kata sebab UMNO dah tak relevan, UMNO dah kalah. Dia nak suruh bubarkan UMNO dan masuk. Dan dia sendiri yang cakap. Apakah dia menafikan kata-kata dia? Dan inilah bukti yang jelas. Ada pula dia makai ni, ada pula si apa nama ni keliling kelalang UMNO ni yang saya anggap sebagai pendahaka, bukan dia pendahaka, pengkhianat kepada UMNO ni, cuba memecah belahkan dari dalam. Dan cuba menyerang Zahid Hamidi dan membicarakan soal banyak perkara-perkara yang menjurus kepada kebencian untuk mengundang ahli UMNO melawan presiden. Ini sudah saya nampak. Dan kebobrokan itu nampak diatur sebegitu kerana dia tahu dengan Zahid kekuatan yang ada, sudah barang tentu kerajaan ini tidak akan tergugat. Dan ini yang dia baca. Namun saya yakin dan saya percaya bahawa perkara itu sebenarnya dia rancang. Allah Ta'ala Maha Perancang. Dia akan rancanglah apa nak rancang pun. Dah sampai masanya orang-orang ini akan terjerumus dalam kegagalan berpanjangan. Saya teringat potongan ayat Al-Quran yang selalu dibacakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya, betul. Bob, boleh kuat suara sikit dah, Bob. Pelayar kita tak berapa dengar suara. Okay. Saya ulang. Datuk Seri Anwar sering petik ayat Al-Quran begini. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah sebaik-baik perancang. Sebelum ini pembangkang ada 74 orang di dalam parlimen. Di dalam Dewan Rakyat. Hari ini mereka berkurang
kepada 68 orang, Datuk Seri. Ya. Tapi propaganda yang dimainkan oleh pihak mereka, Anwar dah hilang sokongan. Itu tak apalah, kita tolak tepi soal itu. Hakikatnya yang berlaku ialah bilangan jumlah ahli parlimen yang menyokong Perdana Menteri dan kerajaan makin bertambah. Ya. Baik Datuk Seri, saya nak tanya Datuk Seri, sebelum himpunan itu dibuat, sebelum gerakan untuk menjatuhkan kerajaan ini dibuat, ada satu usaha yang ingin menjatuhkan Datuk Seri Ahmad Zahid Ya. dari luar dan dalam. Ya. Mereka kata kalau you nak jatuhkan kerajaan ini, you kena pastikan Ahmad Zahid jatuh dahulu. Ya. Betul ke Datuk? Ya, sebenar-benar itulah perancangan mereka. Sebab mereka merasakan, sebab terbukti ya Presiden UMNO, walaupun kita tidak berada dalam kerajaan, Ya. 3 Perdana Menteri tumbang. Ya. Sebab itu mereka merasakan, kalaulah mereka berjaya menjatuhkan Sultan Ibrahim, which is saya yakin tidak akan berlaku. Tapi kalaulah mereka yakin benda itu, still siapa yang akan menggantikannya tu, kalau Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO, maka orang itu akan tumbang juga. Artinya, Datuk Zahid ini dilihat sebagai shield ataupun sebagai perisai utama kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu, musuh-musuh politik kerajaan Madani ini, mereka merasakan orang yang bertanggungjawab adalah Datuk Zahid Hamidi yang mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam keadaan begitu, sebab itu mereka menyerang. Tak henti-henti. Hari ini pun ada serangan juga. Cuma saya bertanya dengan mereka, serang tang mana? Sebab itu kita macam tajuk kita malam ini. Ya. Mereka mengatakan gagal. Saya kata gagal tang mana? Semalam, Bursa Saham Kuala Lumpur cecah balik 1,500 poin. Ya. Yes. Oh, Kalau alhamdulillah. turun dia naik. Biasalah bursa saham. Kalau OPR, ini apa ini semalam dinyanyikan, kononnya Datuk Seri Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menaikkan OPR. Tu. Takkanlah Datuk Seri Anwar Ibrahim sekejam itu. Kalau OPR naik, tentulah sewa ataupun interest Rumah, rate, kereta. rumah, kereta semua berganda-ganda. Ya. Tidak. Dan akhirnya Bank Negara membuat kenyataan bahawa OPR kekal pada 3%. 3%. Ya. Ha? Dan saya nak bagi tahu lagi, di saat mereka mengadakan himpunan, kononnya gagal, Ya. RM500 tambahan untuk anak muda. Betul? Yang Datuk bising kan Datuk tu cerita tentang apa ini e-hailing lah semua. E-hailing itu. Setiap anak muda dapat tambah RM500. Saya kata tang mana gagalnya ni? Ya, ya. You see, jadi saya melihat sebab itu mereka merasakan bahawa untuk mudah secara ampuh serang Zahid Hamidi dulu. Ya. Selagi ada Zahid Hamidi, selagi itulah mereka merasakan bahawa usaha mereka akan gagal. Ini terbukti. Ya? Dan kalau kita melihat perkembangan-perkembangan terbaru, kononnya di dalam surat memo kepada Dulia Maulia Tuan Agong, kononnya alasannya bahawa kerajaan begitu, kerajaan ini begini, Melayu terancam, orang Islam terancam, rakyat hidup susah, rakyat hidup derita. Saya duk fikir tang mana? Untuk TVET saja berbilion ringgit diperuntukkan. Ini di bawah kerajaan Datuk Seri, di bawah pimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi. Dan yang paling penting, apabila mereka melihat, hari ini banjir lagi ni. Bab, Datuk. Banjir lagi. Banjir lagi di Kelantan, banjir lagi di Johor, banjir lagi di Terengganu. Akbar. Cuba kita lihat bagaimana Natma menguruskan banjir. Dulu kalau banjir, Datuk kawasan Datuk masa banjir dulu. Aduh. Bagai nak Datuk Hancur cari hujan. pen, cari beras, cari itu. Menteri mengelak daripada dijawab, menteri tak mari, menteri tak ada beri order, yang ni salah kau ni salah kau ni. Betul. Ya. Tetapi hari ini, bila banjir saja, bomba datang di bawah Natma, bawa penduduk yang terkena banjir, bawa pergi Natma, bawa pergi ke PPS, Pusat Pemindahan Sementara. Lengkap. Ada kemahnya, ada bantalnya, ada tilamnya, makanannya, lengkap. Jadi saya rasakan tang mana gagalnya kalau kita nak mengatakan mengurus rakyat. Persoalannya yang gagal saya merasakan adalah puak-puak yang mengintai kalau ada projek yang boleh disakau. Betul. Itu ceritanya yang gagalnya. Ya. Kalau selagi tidak ada projek yang boleh disakau, selagi itulah maka PMX ke Datuk Seri Zahid Hamidi pun dikatakan gagal menguruskan ekonomi rakyat. Ya. Tetapi lihat sendiri, saya yakin apabila melihat pusaraan Bursa Saham Kuala Lumpur semalam, saya bincanglah anak saya tu memanglah dia bahagian stok, dia minat dalam pelaburan di luar negara dan sebagainya. Dan dia pun geleng kepala, dia kata macam mana orang kata serang. Sedangkan bursa saham di Seoul, di Hong Kong, di Singapura dalam keadaan yang terumbang-ambing. Kita masih lagi mantap pada 1,500 Datuk Seri, saya poin. salah satu soalan. Ya. Kenyataan
Tun Dr. Mahathir Isnin lepas. Dia mengatakan pelabur jangan masuk Malaysia lah untuk melabur di Malaysia. Adakah itu kenyataan khianat ataupun sabotaj sebenarnya, Datuk? Saya tidak melihat sebagai sabotaj. Sebagai mantan Perdana Menteri, sebagai mantan ketua kerajaan, ini satu tindakan bagi saya khianat. Ini mengkhianati. Kalaulah pelabur tak datang, anak-anak yang sepatutnya bekerja hilang pekerjaan. Betul tu. Ekonomi tentu merosot. Memang mereka Ya. mahu melihat ekonomi kita dalam jatuh, maka senang untuk mereka melakukan acuan politik. Ya. Masih lagi saya katakan, buat macam mana pun. Sebab itu bila dia cubaan itu, kenyataan itu amat membahayakan. Dan saya tak apalah, terpulanglah dari sudut undang-undang. Tetapi tidak seharusnya seorang yang pernah mentadbir negara, yang berusaha untuk dululah zaman dia jadi Perdana Menteri dulu, saya dalam UMNO, dia Presiden UMNO dulu, mahu supaya ekonomi kita mantap, tiba-tiba dia boleh mengeluarkan kenyataan begitu. Saya cukup hilang. Datuk, selain daripada Datuk kata khianat, adakah Datuk setuju, adakah dia terdesak apabila kroni dan keluarganya disiasat oleh SPRM? Itu bagi saya melihat kadang-kadang orang memberi andaian, tapi saya rasa itu jelas apabila waktu sidang media, dia tiba-tiba dia mengatakan bahawa SPRM digunakan untuk siasat. Presiden UMNO 4 tahun setengah turun naik mahkamah, tak ada apa kita bising. Kita diam, kita biarkan. Kita kalau ada rasa ada masa, kita pergi ke mahkamah, dengar perbicaraan. 87 tuduhan. Ini baru disiasat. Yang kau takut belum ada sangat tuduhan lagi, Datuk? belum tuduhan lagi. Sabarlah dulu, Tapi tengok. tu, Ya. saya teringat kepada peristiwa ketika Anwar belum lagi didakwa, tetapi lampu telah dipotong, air telah dipotong di memang. Bukit Damansara tu. Damansara. Saya ingat zaman tu. Belum lagi tu. Saya ada peristiwa tu tu. Ha. Waktu mula-mula pada tanggal 2 hari bulan 31 Ogos September ya. 2 September di Sri Timah, kediaman resmi Timbalan Perdana Menteri. Ya. Pukul 5 petang. Dah potong api, dah potong air. Akhirnya terpaksa pindah balik ke rumah asal dia di Setia Murni. Waktu berada di Setia Murni pun bekalan api, bekalan air dipotong. Itu belum siasatan lagi. Okey. Tapi sekarang dia mengatakan bahawa Perdana Menteri menzalimi. Apakah siasatan terhadap anak dia itu dianggap sebagai zalim? Dan kalau dibandingkan dengan Datuk Seri Anwar dan juga Datuk Seri Najib bulan Ramadan Ya Tuhan. diserang, dia seolah-olah betul dalam siasatan. Ini baru nak declare harta je. Bulan puasa ni, kita nak dalam bulan puasa ni, saya kadang-kadang bila melihat keadaan begitu, ya, presiden saya, bila perlakukan sebegitu, rumahnya diselongkar, dia baru balik daripada solat tarawih. Lebih teruk lagi. Apa dosa Toraha? Ya. Apa dosa rumah Toraha? Rumah yang disediakan, yang kerajaan menyediakan rumah untuk Toraha ini. Nah, siapa jadi Perdana Menteri masa tu? Itulah masalah. Siapa yang jadi Perdana Menteri masa tu? Ditepuk dia punya siling. Ya. Astagfirullah. Saya itu peristiwa itu Bob, memang saya menitiskan air mata. Kerana Itu zalim. penghormatan kita pada Allahyarhamah Toraha ini terlalu tinggi bagi saya. Sebab mother of Malaysia at one time, waktu Torazak, jasa Torazak, rumah itu pun bukannya Toraha beli, bukan Datuk Najib beli, itu hadiah daripada kerajaan Malaysia. Kerana Torazak tidak meninggalkan rumah, Bob. Jadi diberi rumah dekat Jalan Silon, dan rumah itulah akhirnya bila kononnya dalam cerita Datuk Najib diumpil dia punya siling lah. Allahu Akbar. Banyak cara lain lagi lah. Soal kau nak punggah apa yang ada tu, coklat ambil, kasut cucu ambil. betul. Saya tak ambil kisahlah begitu. Tapi rumah Toraha apabila diganggu gugat, bayangkanlah perasaan Toraha waktu itu. It is the way you bayar balik jasa. Tak usahlah, okeylah you benci pada Najib. Okey. Tapi inikah cara kamu membayar balik jasa almarhum Tun Razak, my husband, yang berjasa pada negara. Nah, itu bukan zalim. Baru nak siasat, baru panggil, dah dikatakan zalim. Jadi sebab itu sekarang ni mereka berusaha lah. Sebab mereka merasakan bahawa seandainya Datuk Seri Anwar Ibrahim ditumbangkan, seandainya rejim mereka menguasai,
mereka nak menjalankan balik suasana seperti dulu. Betul. Iaitu campur tangan pihak eksekutif, Ya. dalam SPRM, dan pihak polis, dalam legislatif, itu di parlimen dan juga di bahagian judiciary. Mereka Sedangkan menggunakan cara divide and conquer sekarang. saudara Bob kena ingat, you all orang keadilan Bob. Ya. Saudara orang keadilan Datuk orang keadilan. Ya. Bagaimana ini bukan sumpah dia panggil di Matang Sumpah Pau. keramat. Deklarasi Deklarasi Matang Pau. Pau. Apa kata Datuk Anwar Ibrahim? Mahu memastikan tidak boleh lagi campur tangan dalam urusan judiciary. Sudah berlaku sekarang. Ini yang sedang dilakukan. Ya. Jadi sedangkan sekali bila dia kata Datuk Anwar Ibrahim mencampur aduk, saya heranlah. Sedangkan Datuk Anwar Ibrahim melaksanakan separation of power. Eksekutif, jagalah kerajaan ini sebaik mungkin. Sebagai eksekutif, sebenarnya kerajaan ini kerajaan di bawah Pertuan Agong. Ya. Kalau kamu nak menjatuhkan kerajaan Malaysia ini, kamu khianat. Ya. Boleh dihukum tembak tu. Bob, jangan main-main. Ya. Ini kerajaan di bawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong. Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah ketua eksekutif. Di bawah ketua eksekutif adalah kaki tangan kerajaan, pihak polis dan sebagainya. Tetapi yang mana yang ditentukan di bawah kuasa istana, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim tak akan sentuh. Begitu juga di parlimen. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, kalau betul-betul kamu got the numbers, bawalah ke parlimen. Ya. Itu Jadi, saluran sebenarnya. ada itulah cara dia perlembagaan. nak jatuhkan dia. Silakan, tak ada masalah. Saya nampak sekarang ni, macam kata Datuk tadi lah, daripada 100, bola-bola 112. Aku nak meningkat lagi, 134. Aku nak meningkat lagi, seorang keluar, masuk. Satu keluar, 6 masuk, Bob. Wah. Baik, Datuk. Ya. Yalah, kita boleh atau berani saya sebutkan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri yang gentleman lah. Selepas angkat sumpah Perdana Menteri, benda pertama dia buat ialah dia mengesahkan sokongan dia dalam parlimen, Datuk. Keabsahan Perdana Menteri hendaklah dibawa ke parlimen. Sepatutnya selepas saja angkat sumpah, mengikut di bawah artikel 1, artikel berapa yang Agong melantik? 34 ke? 40. Dan Agong punya budi bicara 40. Selepas tuanku meyakini pada fikiran tuanku, Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh mendapat sokongan di kalangan ahli-ahli dewan selama 222. Perkataan mungkin tu digunakan, Datuk. Jadi dalam perlembagaan tu perkataan mungkin digunakan. Jadi untuk mentafsir bahawa betul Anwar Ibrahim dapat sokongan, maka benda pertama dia buat selepas angkat sumpah, dia betul bawa usul untuk menguji keabsahan, dia bawa ke parlimen. Ya. Sedangkan mereka, ini saya cakap terang mereka bila dia menang pilihan raya yang ke-14 dulu, tak bawa ke parlimen pun. Tak bawa langsung. Apabila berlakunya langkah Sheraton. Langkah Kita syaitan. tunggulah. Kita tunggulah kok ada bawa ke parlimen untuk menguji keabsahan. Keabsahan bahawa dia mendapat sokongan di kalangan 222 itu sekurang-kurangnya 120 orang. Kononnya kata 14, kata 16, 18 dan sebagainya. Akhirnya tak bawa sampai sudah. Bila dituntut supaya diadakan parlimen bersidang, maka dideklarkan sebagai darurat. Saya terpaksa menyatakan ini berkali-kali sebab orang menuduh yang bukan-bukan. Sebab itu bila mereka mengatakan kerajaan gagal, sekali lagi saya katakan, tang mana gagal? Sebenarnya siapa yang gagal? Bagi saya yang gagalnya macam 2 hari lepas. Kononnya semua orang akan turun 10,000. Bergarak lah apa semua nak tunjuk kekuatan pada tuanku. Dan tuanku pula katanya sudah pun bersetuju menerima menghadap 3 orang wakil dan sebagainya. Yang soheh menghadap tuanku Datuk Seri Anwar Ibrahim membincangkan soal apa nak dibincangkan parlimen, ni kabinet. Betul. Itu yang sohehnya. Sedangkan mereka duduk luar pagar dan hanya sekadar bagi kat polis saja. Betul. Saya bersimpati kepada makcik-makcik yang diangkut dengan bas. Kalau ada orang kata RM20, ada kata RM200, tak ambil kisahlah. Tetapi kesian, berpanas. Betul. Ya, si dia tu pun satu sama, berpanas sama. Alah, Kita kena ingat IT tak memang dia mengamalkan teori Machiavelli. The end justice. Matlamat mengalahkan cara. Dia boleh bersama dengan DAP, dia boleh bersama dengan PAS, dia boleh bersama dengan siapa saja. Tapi bila kerajaan paduan, kerajaan Madani, 18 parti ini, dia diserang. Salah.
Ustaz. Sebelum saya nak teruskan soalan kepada Datuk Abdul Sani, ada dua bening isu yang sedang berlaku yang akan dijawab dengan Datuk nanti. Saya nak minta Datuk Seri jelaskan. Kalau saya minta Datuk Abdul Sani, dia bias nanti dia orang keadilan. Dalam kenyataan Tun Mahathir juga disebutkan isu Datuk Murad. Wang 3 bilion Datuk. Dan ini Datuk, saya minta Datuk jelaskan. Mungkin ada di antara adik-adik lah ataupun pangkat-pangkat adik-adik saya lah kan yang tidak melalui zaman itu, hanya mendengar cerita kan. Apa yang Datuk boleh terangkan? Apa Sewaktu itu saya masih lagi menjadi seorang wartawan. Pada itu direkayasa cerita. Kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ada menggunakan wang sebanyak 3 bilion tuduhannya. Dan orang yang digunakan adalah Datuk Murad sebagai timbalan governor. Murad Khalid. Murad Khalid. Tapi selepas itu, Datuk Murad membuat pengakuan. Dia mengatakan tak betul apa yang dia buat, apa SD dia tu tak betul. Mana pengakuan tu dibuat secara bersumpah? Artinya kalau aku bersumpah itu pun sebenarnya tak betul lah, dia kena retract balik lah. Dan benda ini juga disentuh oleh Datuk Anwar Ibrahim. Bahawa Datuk Murad mengatakan bahawa dia mengaku bahawa dia dipaksa untuk membuat kenyataan sebegitu. Bagi saya lah, ini keadaannya dalam isu Datuk Murad ni, saya bersetuju agar RCI diadakan balik. Dan bukan hanya RCI untuk Datuk Murad, RCI juga perlu bagaimana kita kehilangan 30 bilion ringgit apabila wang kita kononnya untuk menambat currency kita ataupun ringgit kita bersama against the US dollar. 30 bilion. Dia bukan 30 bilion, Bob. Dia kesan dia tu spill over. Forex lah. Forex exchange. Inilah perlu. Saya tak tahulah bila Datuk Seri Anwar Ibrahim akan meminta sebab dia tak boleh mengarahkan, sebab kalau mengikut deklarasi Pematang Pauh dia tak boleh arah buat itu buat ini, dia akan meminta. Tapi saya rasa itu hari dah 200 ni kertas siasatan, rasanya ada tambahan lagi ni. Ada tambahan lagi, saya dipahamkan ada lagi 120 kertas siasatan. Jadi macam mana nak buka tentang isu Tapi saya imbau kembali sebab waktu itu bila Datuk Seri dipenjarakan. Ketika itu pengarah BPR, dipanggil BPR bukan SPRM, BPR telah membuka 6 kertas siasatan. Dan apabila siasatan itu dibuat dalam zaman itu, zaman siapa? Zaman itu zaman dia. Dan zaman itu ketika itu dia berkuasa. Dan BPR kata tidak ada kes. Dan bila dia balik dalam Dewan, Datuk Seri Anwar dia mencadangkan dibuka balik kes tu kalau ada bukti baru. Apa maksudnya apa? Zaman dia pada waktu itu dan dia bercakap pula dalam PC dia. Datuk Seri Anwar sendiri yang mencabar supaya kes itu dibuka semula. Saya dalam Dewan. Dan saya berserta ahli parlimen. Sebagai ahli parlimen kapal waktu itu. Macam ahli Kuala Langat. Saya ingat lagi Kuala Langat. Saya masih ingat lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim bangun di parlimen. Sebab dia sebagai ketua bangkang waktu itu. Betul. Dia kata, okey, orang menyentuh tentang 3 bilion. Kononnya saya sakau duit rakyat. Okey, sila bangun. Tak ada seorang pun bangkit. Betul. Datuk Abdul Sani waktu itu ahli parlimen. Jangan lupa, Bob. Saya masih kental. Memori masih fresh saya keadaan. Apa yang berlaku pada waktu itu. Agak luar biasa, Datuk. Bila orang yang dituduh meminta supaya kes itu dibuka semula. Agak luar biasa. Dia berani kena benar tau. Sebab itu saya duk terpinga-pinga masa dia buat PC tu tu. Dia bercakap ni, masa dia bercakap pasal Datuk Seri Anwar Ibrahim, dianya PM. Dia bercakap dalam Tun Zahid Hamidi, dianya PM. Lepas tu sahabat baik dia Mayadin jadi PM. Dan juga pada waktu itu sebagai Sabri lah sambung itu. Tapi bila dia bercakap pasal SPRM yang Tan Sri Azam Baki, pasal itu Muhyiddin jadi PM. Yang lantik dia orang yang lantik. Dia yang lantik dan dia dah berikan jawapan kepada apa yang muskilkan adik dia, saham dan sebagainya. Dah pun dijawab, dah pun disiasat. Zaman Datuk Seri Anwar kena fitnah, Daman Zahid kena fitnah. Zaman dia berkuasa. Dia ingat orang macam dia kot yang nak buat ugutan, nak pergi berumah tengah Ramadan, pergi pecah ni siling armah ni Toporah. Ini semua zaman dia. Baik. Dia yang melakukan kezaliman. Dia ingat orang macam dia melakukan kezaliman. Baru cuek sikit je pun anak kau.
Itu pun kata telah 30 hari tu, 30 hari tak masuk rumah pun, tak geladah rumah pun. Hanya baru minta cuek. isyar harta, Lepas Datuk. 30 hari masuk tu. Macam apa dia kata saya ni apa nama ni anak saya telah pun Diugut 5 tahun penjara. 5 tahun penjara. Ya. Tak, masalah ni dia bekas Perdana Menteri, dia kan orang yang berpengalaman dalam kancah politik negara. Yang boleh menjatuhkan hukum tu hakim, bukan je pendakwa raya SPRM. Apabila tengeng lah kau ni Tun, aku pun tak faham lah. Tapi bila dia dengar dia punya cakap tu, ya Allah, riuh dengan keadaan muka dia sampai saya lihat dia Bob saya lihat dalam keseduhan, dalam kegelisahan dia tu nampak sangat dia ni dalam keadaan yang gundah gulana. Dan dia nak macam mana pun sampai disebut rejim pada Anwar Ibrahim. Rejim kepala nah itu dia tak faham ke ataupun dia bodoh-bodoh faham ataupun dia dah lupa diri dia siapa. Rejim dia yang sebenarnya rejim. Ya, Dia baik. sembang betul lah tu. Saya setuju. Okey, Kau bayangkan, cerita ni sikit lagi ni tambah dia. Contohnya zaman dia dakwa Dai Abidi 2 hari ya Bob. Dengan 87 pertuduhan. Oh, dahsyat. Kepala aku pun pening semak otak dia fikirkan. Dalam masa 2 hari. Ya. Dia boleh buat pendakwaan. Dia kata dia tak campur apa. Hey, nak kenal Mahathir kita faham lah. Sebut Mahathir kita faham lah. Itu yang senario yang saya nampak begitu menjijikkan. Menjijik betul. Okey, Bob. Baik. Itulah dia jawapan. Maksudnya skandal yang dikaitkan dengan 3 bilion dan juga Datuk Borat itu hanyalah rekayasa semata-mata hanya untuk kepentingan politik Tun Dr. Mahathir. Dan kalau ditanyakan siapa Perdana Menteri yang dirasakan baik pada pandangan Tun Mahathir, seorang pun tak ada Datuk. Tak ada. Hanya dia seorang saja yang terbaik. Baik. Tengku Buat Abdul dia. Rahman Bob. Ya. Tak betul. Kononnya malam-malam. Dalam surat terbuka dia pada seluruh negara dia sebar tu. Tengku Abdul Rahman kononnya mengutamakan Cina. Malam-malam memang Betul. jom dengan Cina. Betul. Tapi sekarang ni bila dia naik saja sebagai Perdana Menteri 22 tahun, mana orang Melayu kayanya? Saya baru lepas bersiaran dengan Datuk Datuk Dr. Ahmad Maslan. Daripada 52 orang kaya billionaire, Melayu 3 orang aja. Ya. 3 orang aja tu. Sedangkan rakyat Tapi Malaysia 3 orang ni- tu Tun Daim tak termasuk tu. Ha? 3 orang tu Tun Daim tak termasuk. Tak. Itu Itu magic. sebab dia, Bob. Itu magic dia. Dia bukan magic, Bob. Itu namanya dia panggil isu yang meminggirkan diri dia tetapi dalam keadaan yang sama dia ada jabatan yang kukuh. Ya. Ada duit lah. So, yang 3 orang tadi siapa tu? Yang 3 Yang orang. 3 orang tu ini Syed Mukhtar, Datuk Azman, Hashim dan Datuk Azman. Ya. Itulah 3 orang saja. Maknanya sepanjang 22 tahun baru 3 orang. 3 orang je lah. Kalau dia 100 tahun jadi PM tu mungkin ramai sikit lah. 22 kali 5 lah kita katakan ya. Mungkin 15 orang aja lah. Daripada 71% Baik. rakyat Malaysia orang Melayu. Maknanya gagal tu. Yang dia tuduhnya kononnya bila naik saja cuma yang tak boleh dia usik Tun Razak. Tapi lepas tu naik anak Husin On. Dia balonnya Husin On setengah mati. Ya. Suruh Salom Abdul lawan. Surat yang dihantarkan kepada itu pun boleh tahan juga. Ya, kemudian dia pun naik. Lepas dia naik Pak Lah. Ya. Sebab melihat waktu Tun Abdullah Badawi mengambil alih pimpinan UMNO dan Kerajaan Barisan Nasional. Itulah pilihan raya yang mendapat kemenangan paling besar 164 kursi. Ya. Sudah rasa cemburu pula. Kena pula. Ni saya hairan lah ni budak Khairi ni saya tak tahulah. Yang kamu kena balon teruk-teruk budak tingkat 4. Boleh dengan Tun. Kenapa Tun marah kat saya? Allah. Dia boleh jawab. Sebab you lawan anak saya. Itu saja isu dia. Saya hairan dalam keadaan begini. Kemudian lepas Pak Lah, naik Dr. Najib. Dia kerjakannya bagai nak rak. Ya. Kawan tu. Ya. Dan Keluar akhir- masuk UMNO Datuk. Keluar masuk UMNO biasa. Dan soal menyingkirkan daripada UMNO ni, saya cakap terus terang. Orang yang berjasa zaman Tun Razak. Saya cakap terus terang. Dari segi ekonomi Melayu. Yang mewujudkan ekonomi dasar, ekonomi baru. Bersama-sama dengan Tun Razak. Mencetuskan idea. Memperbaiki ekonomi kita. Memasarkan minyak sawit kita di China. Wah. Begitu juga mewujudkan Petronas yang sekarang ni tiap-tiap bulan boleh buntung 90 bilion. Ya. Ya. Yang kena sakau saat cerita lah. Tengku Razali Hamzah.
pun disingkirkan. Tak boleh masuk UMNO, Bob. Yang tubuh semangat apa nama? Itu yang akhirnya dah tak ada lain. Sebenarnya bukan Teguh Razali tubuh semangat apa benar. Tidak. Bila dah tak boleh tubuh, bila tak boleh nak masuk UMNO, Teguh Abdul Rahman panggil dia kata, Lee, ni ayah ada ni satu parti ni orang bagi kat ayah. Why not you pimpin? Jadi supaya orang Melayu ni yang penyokong-penyokong you ni tidak masuk pembangkang. Jadi bagilah, ambillah parti ni, pimpinlah. Tu besok, ini ayat dia. Saya dengar bila saya berbual dengan Teguh Razali, dia kata, besok-besok dah sejuk hati Dajjal tu, dia kata, bawa lah balik orang Melayu masuk UMNO. Begitu cerita dia, bawa. Banyak orang tak tahu. Dia di apa orang panggil di untold story. Teruknya. The real untold story. Baik, saya dapat nota daripada Datuk Zamil. Datuk Zamil ada di belakang kamera Datuk. Dia hantar nota kat saya, orang Langkawi dah suruh Tun M rehat. Tapi sebenarnya orang seluruh negara dah suruh dia rehat Datuk. Sebab parti dia kalah semua kerusi. Sudahlah kalah, hilang deposit. Itulah. Yang itu satu kalau saya lah, bagi saya lah, sebagai seorang ex-prime minister, bekas mantan Perdana Menteri, negarawan. Satu dunia meluahkan berita itu. Mana Sesuatu tak yang mahu memalukan kita. itu. Betul, malu. Sebab headline New York Post ke, Washington Post ke, apa Herald Tribune ke, akhbar luar negara, Washington Post dan sebagainya, memaparkan lead muka depan. Malaysia Prime Minister lost in the election and lost the deposit. Bayangkanlah. Orang Langkawi betul lah. Orang Langkawi kata sudah-sudahlah tu. Berhentilah. Betul. Bukan bersara lah. Sebab itu saya rasa tujuan orang Langkawi buat begitu supaya dia bersara. Tapi tak nak bersara lagi, nak buat macam mana, Bob? Pasal dia kepentingan anak lagi ni. Itu masalah dia. Sebab itu berbalik pada isu bagaimana saya katakan. Siapa yang gagal sebenarnya? Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke yang gagal? Ataupun mereka pembangkang yang gagal. Saya melihat mereka gagal. Tabuk atap, gagal. Langkah London gagal. Langkah Dubai, gagal. Dan akhir sekali, depan Istana Negara, gagal. Langkah apa lagi saya tak tahu. Akhirnya saya yakin bahawa mereka akan lari 1000 langkah bila anak-anak cucu mereka kena kejar dengan pihak berkuasa. Larilah lentang pukang nanti. Okey. Terima kasih Datuk Seri dan juga Datuk Abdul Sani di atas jawapan-jawapan. Saya rasa kita cerita panjang pasal Tun Mahathir ni. Kita lupakanlah. Kita move on lah. Nanti dia kata kita pula tak kenal jasa dia tu. Tak boleh budi tak. Saya gelak lah. Aduh. Baik, saya nak balik kepada Datuk Haji Abdul Sani. Datuk sebagai pengerusi Biro Pekerja Parti Keadilan Rakyat dan pernah memegang jawatan sebagai pemangku Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia. Dan Datuk juga antara orang yang banyak menggubal akta ataupun orang penting di sebalik penggubalan akta untuk menambahbaikan kebajikan pekerja. Dan Datuk juga sebagai pengerusi Kaukus Pekerja Parlimen Malaysia, Datuk. Okay. Dan baru-baru ini isu yang membelenggu pekerja-pekerja P-hailing, GrabFood khususnya kerana jumlah upah penghantaran itu dikurangkan. Jadi Datuk tampil dengan satu cadangan untuk menubuhkan union. Ramai di antara pekerja P-hailing tadi ni, dia tak faham apa itu union, apa kepentingan union, kenapa nak dibuat union. Jadi Datuk silakan. Terima kasih Bob. Ini perkara ini sebenarnya telah pun dihangatkan apabila pemandu-pemandu rider heli ni, Grab, Foodpanda dan sebagainya, mencetuskan ketidakpuasan atas bayaran yang mereka dapat daripada RM5 ke RM4. Setelah diberi maklum oleh siapa nama macam tu Faizal lah, Wan Faizal yang tengeng ni, dia pun kata Anwar kena selesaikan masalah ni. Telah berjanjikan. Anwar tak janji nak selesaikan. Tak apa hak Anwar nak janji nak selesaikan masalah berkenaan dengan syarikat dan pekerja. Itu dah ada dalam undang-undang yang siapa pun tak boleh langgar. Datuk Seri Anwar kata pada waktu itu dia nak jumpa dengan pengusaha syarikat-syarikat e-heli ni dan P-heli ni untuk mereka menyelesaikan masalah bayaran. Itu tak dilakukan. Apa yang Anwar janji dia buat. Dan yang paling dia kata dia bagi 10 juta untuk Grab ni untuk mereka dibantu untuk persiapan
mobile prono diorang ni 10,000 ke bawah. Dan sebanyak 7,160 orang mengambil produk ni Datuk. Dan produk ini per tahun ini sudah produk tekun, dinaikkan. Datuk? Produk tekun. Produk tekun. Tekun. Tekun seperti mana yang Datuk Seri Anwar sarankan tu. Ya. Dan tekun mengambil lead on this. Kita telah peruntukkan seperti mana Anwar sarankan. Anwar sarankan 10 juta itu diberikan. Sebelum ni kita dah ada peruntukan sebenarnya 63 juta telah kita beri dalam konteks transport dan sebagainya, 10% nak beli barangan keperluan kenderaan tu. Tapi khusus untuk Grab ni Datuk, kita bagi 10 juta. Dan tahun ini dia ada penambahan sebanyak 13.6 juta. Nak bantu lagi? Nak bantu lagi. Saya berlapang dada, pandai dah. Semua yang punya masalah ni lugu kat situ, mohon dah. Dan persoalan kalau sekiranya didakwa Anwar tidak membantu, itu fitnah. Orang yang bercakap itu dia kata ni Grab ini di bawah Kementerian Keuangan, di bawah Perdana Menteri. Saya dah fikir dia reti ke apa dia cakap ni. Memang parlimen tu. Parlimennya bangang, ini masalah dia. Dia tak tahu apa yang dia cakap. Dia tak tahu jangan cakap. Dia membodohkan diri dia. Sekarang ini di depan saya ni, kalau ada lah mereka-mereka yang bekerja rider ni, ada di heli ni, saya nak sarankan hanya yang boleh mengubah nasib kamu ini undang-undang. Ini Puziah kata tak ada suara. Tolong tengok. Ada. Ada. Dia kata apa nama ni, dah lari tajuk dah Fauziah ni. dia punya hak dia tu setelah dipindah Akta Hal Ehwal Sekerja, saya bahas pasal tu. Dan apabila Convention ILO 97 ILO Ya. telah menyarankan kepada seluruh dunia untuk mengizinkan semua orang membenarkan untuk mengadakan kesatuan. Okey. Kesatuan ini terwujud aktanya pada tahun 1959. Okey. Di bawah pindaan Seksyen 8 dan 9 melengkapkan hak itu ditubuhkan kesatuan. Okey. Dia ada dua cara. Kesatuan dalaman in-house ataupun bergabung dengan kesatuan-kesatuan yang lain. Ya. Kalau kamu takut nak tubuh kesatuan dalaman, takut didera, takut diseksa atau ditekan, boleh mengambil gabungan. Dan gabungan union ini, equipment transport saya nampak itu lebih mirip kepada mereka-mereka yang membawa rider ni. Dan apabila kamu ada kesatuan, dan tidak perlu pun kamu nak jadi pemimpin kesatuan, cuma nak menegakkan hak kamu, dipanggil sebagai perjanjian bersama. Okey. Perjanjian bersama inilah yang akan menggaris pandukan apa hak kamu yang kamu minta. Dia ada 3 dia punya kategori dia. Yang pertama, recognition. Yang kedua, benefit dalam hak kamu sebagai pekerja. Yang ketiga, keuangan. Ya. Keuangan ini kamu letaklah landai apa, kamu letak RM5 apa. Sesiapa yang melanggar perjanjian bersama ni, syarikat dan juga kesatuan, boleh dalam perjanjian bersama itu termasuk di bawah Seksyen 13, 14, 15, 16, 17 atau perusahaan 1967. Maka dengan adanya sedemikian, syarikat tidak boleh mengurang ataupun tidak boleh mengganggu apa saja yang telah dipersetujui, dan sekiranya berlaku apa-apa yang melanggar pelanggaran itu boleh diletakkan dalam Seksyen 18 atau perusahaan. Dia itu sebagai trade dispute. Dan kita kena ingat bahawa perjanjian bersama ini adalah perjanjian yang tak boleh siapa pun khianati. Saya petik daripada perjanjian MAS dulu. MAS dulu 2 orang anak saja boleh lahir. Siapa yang lebih daripada 2, dia boleh dipecat. Oh, Pramugari. Ya. Boleh dipecat. Dan kes itu dibawa sampai ke Mahkamah Karyawan. Dia rujuk kepada saya. Saya kata betul saya acting president. Saya kata saya tak boleh menang. Sebab CA ni menjangkaui pada batasan ataupun undang-undang yang ada dalam negara ni. Sedangkan di bawah Seksyen 37 Akta Kerja 1955 membenarkan kita melahirkan anak. Banyak anak lahir pun kita tak ada halangan. Namun bila CA kata 2 orang aja. Tak boleh lebih. Jadi betapa kuasanya ada kepada perjanjian bersama di bawah Seksyen 13, 14, 15, 16, 17 ini begitu kukuh, dan Allah tidak akan merubah nasib kamu
kamu sendirilah kamu rubah nasib. Jadi artinya Dato' Abdullah, artinya apa yang diheboh-hebohkan bila datang wakil rakyat kononnya nak menyelesaikan masalah, menyalahkan Perdana Menteri. Saya kata itu cara yang tak betul lah tu. Ini namanya sosang. Sepatutnya para pekerja ataupun volunteer yang menjadi e-hailing ni, mereka menubuhkan kesatuan. Ya. Bila tubuh kesatuan, adakah perbincangan dengan tuan punya sama ada Panda Food Itu. Grab ke. Correct. Okey, ini harganya. Kalau RM5, dia bersetuju, sign lah. Tak boleh langgar. Tak boleh langgar. Kalau langgar, Seksyen 59 boleh penjara. Baru boleh ambil tindakan. Ya. Tapi kalau sekarang ni, kalau kita dulu bayar RM5, sekarang bayar RM4.50. Nak minta Perdana Menteri arahkan Panda untuk bayar RM5. Saya kata tak betul tu. Saya nak petik satu WhatsApp group. Siapa nama dia? Isyam Jali apa namanya? Jali. Kata kenapa dia tulis itu Menteri Pengangkutan membisu. Menteri Pengangkutan tak ada kuasa. Yang ada kuasa dia kamu tubuhkan kesatuan, buatlah CA. Lepas tu pula jangan ni pula ada pula macam Wan Mak Faisal. Wan Faizal. Saya nama saya tak boleh nak dengar, tak boleh nak apa. Pasal saya tengok dia tenging sangat. Bodoh dia tak boleh dikira lah dia punya tahap dia. Lepas tu dia kata, ini kita tu Anwar telah berjanji, Anwar nak menyelesaikan masalah. Anwar tak boleh selesai masalah ni. Yang boleh selesai masalah ni ialah kamu sendiri. Anwar dah bagi kail dah pun. Anwar suruh saya sendiri untuk membantu semua heli ni. Saya dah bantu dah pun. Inilah kamu ada. Kamu rebutlah ni. Saya dah bagi pancit. Ikan kamu cari sendirilah. Jadi artinya kalau nak buat itu, duit tak ada nak bayar duit muka untuk bayar duit motor. Itu yang tekun ada tu. Bukan saja duit muka dah tu. Kita bagi satu motor kat dia. Dengan barang-barang semua. Dengan belanjaan dia untuk bergerak. Dengan main 10,000. Sorak. Wow, dahsyat betul. Kalau boleh saya baca dekat sini, skim yang disediakan oleh Tekun untuk modal pusingan dan juga baik pulih kenderaan 1 hingga 5,000. Ya, 1 hingga 5,000. Dan yang paling baik boleh. Datuk, untuk pembelian motosikal baru sehingga 10,000 Datuk. 10,000 kita bagi. Jangan main-main Datuk Seri. Ini kita ni menggalas janji Anwar Ibrahim kepada e-heli ni. Jadi artinya bila soal harga daripada RM5 turun RM4.50 tu, maksudnya mereka kena turun persatuan lah. Ya. Bincanglah dengan lepas tu pula ada pula nak boycott lah, nak apalah. Yang saya pun si budak ni, budak tenging ni, Wan macang lah, senang lah, bukan buah pelap macang. Macang ni dia boleh meletakkan seolah-olah kerajaan ini gagal menyelesaikan masalah ni. Dan seolah-olah kerajaan ini zalim, tidak mempedulikan suara derita mereka. Budak-budak ni dekat luar sana ni, Heli, saya nak bagi ni, abang kau ni nak bagi tahu kan kau. Tubuhkan kesatuan. Saya Jumaat ini insya-Allah ada satu kelompokan untuk masuk kesatuan untuk menjadi gabungan. Dan pindaan rang undang-undang atau hal lewat kesatuan 1959 telah pun ditandatangani oleh Kepala Tuanku dan Pertuan Agong. Dan benda ini telah diwartakan. Maka rebutlah, berjuang, pertahankan hak kamu. Jangan duduk merapu tak tentu arah. Yang akhirnya banyak pandangan kata kurangkan pekerja ni, mengurangkan kadar ini. Itu semua cakap orang yang tak sekolah lah. Lepas tu pula ni nak bawa ke parlimen, saya akan pasti bertanya. Kalau kau tanya ke laku dia dalam tu, mampus aku kata bangang lah. Bodoh. Ini saudara Mak Rajab Badarudin ni. Yalah, Azhar Rabu dia kata Malaysia 3, Korea 3. Seri ya. Tapi Mak Rajab dia kata dapat pakej internet murah lagi. Betul ke? Ya, betul. Ya, betul. Itu si Fahmi dah umum dah. Dah umum dah. Jadi e-hailing ni dapat pakej internet murah lagi. Murah lagi. Gagal macam mana ni Tok? Saya pun tak faham apa yang dia maksudkan gagal. Ya ini saya kira. Tok, saya kata terang. This I cannot brain lah. This I cannot brain. Dia kata kita ni kerajaan perpaduan gagal. Datuk Seri Anwar dah bagi duit. Dia bagi duit semua. Dan sepanjang setahun tu macam-macam olahan dibuat untuk memberikan ruang kepada mereka untuk mendapat penghidupan yang selesa. Sebab satu ni derita rakyat. Lepas tu dia kata dia buat pindaan tentang rang undang-undang ini untuk mereka semua ni mengambil hak dan merebut peluang ni. Gagal tang mana? Lepas tu pula dia kata kos tarikh hidup. Tarikh hidup ni
awal-awal sekolah ni dah dapat duit. Hari raya ni pejabat awal dapat 2,000. Yang dulu kamu dapat 6,000, 7,000, 600, 700. Itu tak derita. Ni tak pejabat awam saya dengar dia dapat berita ni macam-macam lah dia orang punya komen. Dia punya menentang itu gagal. Saya nak tanya pejabat awam ni. Dia kadang-kadang saya pun semak otak dengan dia orang. awam. Pejabat awam. Jadi masalah ni dia orang ni pun satu. Kamu lihat, jadi kalau kamu dah jadi orang pendidikan, minda kena buka. Jangan dirosak dan dicederakan minda kamu tu. Jadi apa yang kerajaan bagi hari ini untuk mengatasi kos sara hidup. Kalau dah sebegitu kelompok dari rider tu pun sendiri, Heli ni pun, Datuk Seri Anwar begitu tegas. Datuk Seri Anwar santuni mereka. Allah, dia cakap dengan saya, santuni mereka. Diarah. Pasti. Diarahkan. Dia bukan main-main dapat rezeki ni. Dia cakap demi Allah ni. Dia kata, you must be sure. You will make sure. Santuni semua orang ni. Begitu tegas. Bukan saja di kalangan pengusaha-pengusaha ladang, pengusaha kecil, semua tu mesti disantuni. Tu saya pusing satu negara untuk saya nak santuni semua orang. Bukan nak healing saja. Bukan saja healing. Ini amanat yang diberikan. Mana mungkin saya khianat kepada arahan. Bos saya. Dia masalah sekarang ni ialah bertanggungjawab ke atas apa yang ada. Yang diberikan kepada amanat pada kita. Baik, Dan itu. Itu isu P-Hailing, jalan penyelesaian dan cadangannya untuk mereka menubuhkan kesatuan ataupun menyertai kesatuan sediaan. Dia ada buat CA. Ya, buat CA. Mintalah apa yang kau nak minta di situ. Cara Datuk mengurai tadi tu, saya duk membayangkan depan Datuk ada buku akta kerja tu Datuk. Kan? Dia maknanya dah sebati lah. Depan dia ada kopi je tu. Saya cakap dia jelas. Dia kat luar sana, kalau kamu nak tubuh kesatuan in house, kamu jangan risau. Kalau majikan tekan kamu di bawah Seksyen 59, majikan boleh dipenjarakan setahun denda 2,000 atau kedua-duanya sekali. Ya, baik. Dia Okey, berjuang Datuk. menubuh Maksud dia, ni. itulah dia penyelesaian yang kita boleh cadangkan. Itu saja yang penyelesaian. Jangan nak dengar cerita-cerita mengarut pembakar yang tak tahu hara je, bangang-bangang. Itu bila Datuk sebut macam tadi, saya teringat cadangan dia untuk memulihkan ekonomi, kita kena cetak banyak duit lagi. Betul. Apalah, kita lupakan yang itu. Ya. Satu lagi isu Datuk, yang burning isu lah, isu yang sedang membakar sekarang ni ialah Apa tu? soal tiada lagi lantikan secara tetap untuk pejabat awam. Tu. Lantikan kontrak. Saya dah baca. Ini tengah kecoh ni tu. Di benda ni dimanipulasi. Okey. Satu Saya nak Melayu, jelaskan. satu Melayu. Saya nak jelaskan ni. Silakan. Pertama sekali ni, Bob. Pertama sekali Tok Seri. Kena tahu sejarah dia. Kerja kontrak ni. Sejarah kerja kontrak ni, saya nak bagi tahu saudara, sebelum saya masuk dalam Dewan, kontrak ini tak ada period, tak ada tempoh. Dia berpuluh tahun orang kerja kontrak. Saya bangkit dalam Dewan. Kakitan kerajaan lah ni. Ya, tang kerajaan, pejabat Okey. awam, pejabat awam. Ya, okey. Jadi saya kata, tak adil bagi mereka kerana akhirnya mereka akan dapat faedah-faedah yang ada dalam pejabat awam, perkhidmatan awam. Jadi saya cadangkan, masa itu Azdarina jadi menteri. Menteri apa nama ni, Jabatan Perdana Menteri. Jadi saya cadangkan kepada Datuk Azdarina. Kawasan apa dia jaga tu? Ini Siapa? Datuk Azalina? Pengerang. Ya. Saya kata pengerang. Ini satu kezaliman. Apa itu? Diputuskan dalam Dewan 14 tahun. Lepas 14 tahun, confirm. Itulah baru ada time print. Ingat. Dari dulu sebelum tak ada. Lepas itu bila saya masuk, saya minta period. Dia kata zalim kalau tak bagi period. Bagi period 14 tahun. Sekarang ni kerajaan nak bagi 3 tahun. Dalam apa nama ni nak reschedule balik semua ni ataupun nak timbang balas balik ni, dia bagi 3 tahun. Daripada tak ada tempoh pergi 14 tahun, pergi 3 tahun. Zalim ke tu? Zalim ke? Saya jujurnya saya kata, inilah yang terbaik yang tak boleh kita izinkan pekerja kontrak berterusan hingga menderitai mereka. Datuk, yang sedang dibuat ni adakah dia bersifat kekal ataupun sementara? Sementara dia kata untuk buat study jangka panjang, jangka pendek. Jadi ada satu langkah yang proaktif, yang berani, yang akan melibatkan keuangan negara. Dan keberanian inilah Datuk Seri. Saya cakap terang, kerja perpaduan ni saya tengok comel sungguhlah. Bila orang nampak benda tu dah jadi satu critical period.
Dia kata, okey, sekarang kita tangan jalin pada pejabat awam. Kita sayang pejabat awam. Pejabat awam pun tak sokong-sokong juga. Ini masalah dia. Tapi Jadi Datuk, apa yang Datuk, kalau pencen tak ada kalau kontrak tak ada pencen, betul ke? dia macam ni. Kalau dia kontrak, potong EPF. Okey. Saya bawa masa saya ahli parlimen dulu. Dan dah ada cadangan itu dibawa untuk mereka ini dipotong untuk masukkan kepada EPF. Sebab EPF adalah langkah yang boleh menjamin untuk mereka dalam usia tua itu dapat duit selungguk dan boleh beli plan anything. Dia boleh beli rumah, dia boleh berniaga ke apa ke serba macam. Dan duit itu sebenarnya dia kena faham. Bila masuk EPF saja, kalau dia punya percentage itu, 11% dia potong daripada kita. 12% daripada majikan. Itu swasta. Ya. Kalau kerajaan, dia naikkan percentage 13, kau tahu berapa dia akan berhenti bila dia umur 60 tahun? Juta, Bok. Juta dah tu. Tak, saya begini sebenarnya kadang-kadang saya peliklah bagaimana mereka meniupkan seolah-olah tak ada pencen lagi. Tak betul tu sebenarnya tu. Ya, betul. Dia ada option. Ya. Masa zaman Titi Wangsa tu, dia dah masuk ke dalam dewan. Option dia bukan force because pencen ni dalam perlembagaan. Dia kena bawa dalam dewan. Whether you accept masa sign section 10 tu atau kerja 1955 atau dalam kerjaan awal dia panggil general order tu, dia sign aja tu dia kata dia setuju yang mana. Saya setuju EPF. Saya setuju pencen. Ada pilihan. Oh, ada option. Jadi masih dalam study ni saraan ni. Biarlah ada orang study. Tapi ada juga yang bertanya, Datuk, adakah kontrak ini terpakai hanya untuk grade tertentu ataupun semua grade? Semua grade. Semua grade. Semua grade. Sehingga ke JUSA. Dah. Jusah. Tak, tapi sebenarnya yang dari apa yang saya dipahamkan Datuk, sebenarnya ini untuk pekerja baru. Ya. Yang mana yang ada sekarang ni Tidak yang pekerja ditukarkan tetap kepada semua, ada kontrak. pencen, tapi kenapa pula diwawak seolah-olah ia tu tu. tak ada dia pencen. macam ni tu. Ya. Bila dia kata dia wartakan 1 hari bulan 2 tu, maka berlakulah episod baru. Ya. Yang sebelum ini dah enjoy lah. Dah masalah. dapat Pencen, mengikut ada apa pencen. yang mereka nak. Ha. Tapi bila ada 3 tahun untuk tempoh untuk menilai, mengkaji, interim dia panggil, Ya, ya. interim. Jadi dalam proses provision period ini, dia nak tengok apa keberangkalian yang boleh menyusah ataupun membebankan kerajaan dan juga pekerja tu. Ya. Proses ini wajib berjalan sebab proses ini berkehendak. Ya. Okeylah, dia kata, oh kami tak ada dapat faedah-faedah yang untuk sebagai anggota pejabat awam. Orang yang bercakap tu, pembangkang yang berteriak tu betul-betul tenging, bodoh, panas. Dia tak faham apa yang dimaksudkan dan ketua pengarah pun kenalah explain. Cara explain dia simple je. Sebelum ni tidak ada tidak ada tempoh kontrak. Sekarang ini 14 tahun dan sekarang kerajaan hendak mengkaji 3 tahun ini dalam interim punya period. Kita nak tengok sama ada berkesan atau tidak kepada rakyat. Ya. Allahu Akbar tu. Comel sangatlah tu. Ni masuk dewan ni kan orang yang bangang-bangang ni kan bawa nanti. Tapi saya tunggu sangat tu. Saya nak tunggu tengah, ya Allah. Kalau dia buka keluar tu betul-betul kamu dia tenging lah. Tak kerti langsung tentang apa yang sejarah Maknanya, Datuk, kerajaan hari ini sedang memikirkan yang terbaik untuk pejabat awam. Ya, Bang. Bukan saja pejabat awam, Bob. Semua rakyat 33 juta ni. Ya. Tapi khususnya kelompok pejabat awam. Ini rider. Ya, Ini swasta. Sebab kita tengok sekarang ni saya tak faham kenapa orang duk buta tuli sangat, duduk pakai tak tahu lah. Dah pakai jabatan dah pakai dah tak nampak-nampak juga lagi. Apa punya bukan rabun lagi dah. Dia macam buta tuli lah. Ya. Itu nilai dia saya nampak Kalau sekarang. kita tanya pembangkang hari ini, Dok, kenapa tak buat waktu mereka jadi kerajaan? Mereka akan jawab pastinya kami ada intention tapi tak sempat nak buat. Ya. Betul tu. Saya jujur je lah. 33 bulan kau perintah, kau tak fikir ke faedah rakyat? Ya. Kau tak fikir ke masa depan rakyat? Kau tak fikir ke derita rakyat yang 14 tahun itu dah tunggu 14 tahun, masuk 14 tahun kena buang. Dah tak dapat kerja tetap. Tak fikir ke cara itu? Kenapa sekarang ini kerajaan perpaduan fikir? Sebab dia punya integriti dia, Bob. Integriti dia tu tinggi. Saya nampak kerajaan ni cukup dia kata penjilat dah punya kepala otak dia penjilat. Saya nak beritahu yang dekat parlimen kata penjilat dah apa.
penjilat ni bukan penjilat macam kau ni, follow like buffalo. Ini bukan. Apa yang kita buat ini, kita tengok yang terbaik. Kau tak baik, saya pertahan. Saya akan lawan. Ya, ya. Bob. Kalau baik, saya pertahankan. Baik, Baik, Datuk. Bob. Dia kalau dah keluar perkataan tu maksudnya dah kita dah hujung, dah penghujung Tak, saya rancangan. sebenarnya kita tak ada masa lagi dah. Betul. Nampak kan Datuk 2 minggu lagi Ya. Datuk kita mengulas Datuk. Minta maaf lah Datuk. Betul. Tak, sebelum tu saya nak nampak sikit ni. Lagi sila Sikit Datuk. lagi ni. Saya tak ada. Dia kalau tak lepas tu, dia macam Saya dah komen sikit ni. Daib dia nudir ni. Yang nudir ni. okey, silakan. Dia nudir ni kata, dia baca tu, sakit hati saya nak bawa. Tahu tak boleh. Saya nak Sila. tidur malam ni. Dia kata, saya sanggup didakwa dalam di hospital. Apa punya tenging lah kau ni, Tun? Mana ada orang tahu kalau dalam hospital? Pergi mahkamah lah. Jadi apa yang kau cakap ni, kau nak mengelak apa sebenarnya ni? Janganlah cakap berbelit-belit lah. Orang ni meluat dah tengok kau punya perangai tu. Dah lah kamu tu. Mak tahu nak cakap lah. Dan sekarang ni dah jadi macam seolah-olah macam negara kita ni berdakar huru-hara. Saya sanggup duduk didakwa di hospital. Bob, Datuk Seri, mana pernah orang yang codek dah jahanam pun tak cakap macam tu. Maksudnya, tahap pemikiran tu dah jatuh sampai level budak sekolah tadika. Sebenarnya Mursi dia je lah. Ya. Dulu cuma yang berlaku di Arab, Mursi. Tapi Ya, dia sakit Mursi. diusung. Waktu dia sakit dia ke mahkamah. Tak buat di hospital. Tapi Dia sanggup. dia sanggup. Dia sudah meraih simpati Datuk Ya, ya. sebenarnya. Bagaimanapun saudara, masa memanglah tak cukup. Bila saya bersama dengan Datuk Daulah Sani ni, saya akan berusaha lah cakap dengan admin kalau boleh bincanglah dengan penyelia data kita ni, penyelia channel kita ni, kalau bagi panjang lah sikit. Saya banyak benda Datuk ya. Tapi bagaimanapun kita akan Tak lepas lagi tu. Tunggu 2 minggu lagi. 2 minggu lagi Datuk. Sabarlah Datuk. Ya. Bagaimanapun saya ingin Itu mengucapkan tak cakap pasal Mayadin lagi. Belum, Oh, belum. terbendung di tepi Itu tangga. cepat. Belum lagi. Oh, Hamzah dia berkira rambut banyak mana betam nak keluar lagi ni. Belum lagi. Jadi saudara, kita tunggulah 2 minggu lagi ada isu-isu yang agak panas. Kerana malam besok pun panas juga. Ya. Bob, malam besok dengan Zamir Ibrahimnya, dengan saudara Mahfuz Omar. Ya. Oh, lagi panas juga lagi. Ya, saudara, sebagaimana saya katakan, AHF sentiasa menyediakan, menghidangkan bicara yang sangat-sangat panas. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Daulah kerana sudah Sama-sama hadir. tu. 2 minggu lagi kita jumpa Dok ya. InsyaAllah Kita tu. juga Bob. Baik, Datuk. Saya ucapkan terima kasih dan kita jumpa malam besok bersama dengan saudara Mahfuz Omar membicarakan tentang bagaimana mereka menjaja Melayu tu hanya untuk tujuan politik. Akhirnya seolah mereka nak menjual nama-nama Melayu. Malam besok kita berbicara bersama Ketua Parlimen Perang daripada Kedah, saudara Zamir Ibrahim. Allahu Kita Akbar. jumpa lagi. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi